Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwarta al-ardha syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormatkan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, papan hajah, tuan-tuan, puan-puan fi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah menyebabkan kita sampai. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Sebab musabab kita berada di rumah Allah ini, mengerjakan salat fardu secara berjamaah, kita susuli dengan doa, zikir, wirid dan salat sunat. Mudah-mudahan Allah sentiasa mudahkan urusan kita insya-Allah. Tuan-tuan, Bapak Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan saya bermalam ini mengikuti pembacaan kitab ringkasan daripada Kitab As-Shalihin. Kita masuk tajuk baru pada malam ini, iaitu tajuk taubat. Tajuk yang sangat penting. Bila kita baca hadis-hadis ini, kita jadi takut tuan-tuan, sama ada kita mampu atau tidak melakukan apa yang disarankan oleh Nabi, apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi malu apa yang Nabi sendiri, Nabi seorang yang maksum, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang Nabi buat, dan selama-lamanya. Jadi kita malu sama ada kita mampu atau tidak mencontohi Nabi SAW dari sudut Nabi memohon ampun daripada Allah, Nabi kembali kepada Allah. Kita ikuti sama-sama bab ini, tajuk ini. Mudah-mudahan balik daripada surah ini kita punya satu azam yang kuat. Kita cuba amalkan apa yang Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang kita baca insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan Allah Subhanahu wa taala, saya fikir semua orang biasa dengan perkataan taubat, kan? Iaitu kembali kepada Allah setelah seseorang itu melakukan kesalahan dan dosa. Sebab itu pengarang kitab ini tuan-tuan mengemukakan 3 ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian, kata Allah, kepada Allah, wahai orang yang beriman, moga-moga kalian berjaya. Jadi syarat untuk berjaya adalah kembali kepada Allah dengan melakukan taubat. Allah menggunakan perkataan la'alla, moga-moga, kan? Tidak semestinya satu syarat mesti berjaya, tetapi Allah guna mudah-mudahan, moga-moga kalian berjaya apabila bertaubat kepada Allah.
Ayat yang kedua tuan-tuan daripada surah Hud ayat 90, wastaghfiru rabbakum. Allah kata mintalah keampunan kepada Allah, summa tubu ilaih, dan bertaubatlah kepada Allah. Inna rabbi rahimun wadud, sungguhnya Tuhanku maha merahmati lagi maha penyayang. Dan ayat yang ketiga yang mengarang kongsikan dengan kita daripada surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, iaitu sebenar-benar taubat. Jadi mengarang bawa kepada kita 3 ayat saja tuan-tuan, tapi dalam Quran banyak lagi ayat-ayat berkaitan tentang taubat. Jadi kalau tuan-tuan membaca Quran, jumpa perkataan tubu, itu menunjukkan taubat. Kataan bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang sudah menjadi bahasa pertuturan kita orang Melayu. Berkenaan dengan taubat nasuhan tuan-tuan, ada satu cerita, wallahu a'lam bissawab, sama ada kaitannya dengan taubat nasuha seperti yang Allah sebut dalam surah Tahrim ini. Cerita daripada seorang ahli sufi, namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau ini seorang ahli sufi yang banyak menulis cerita-cerita pengajaran dan juga syair-syair memberi kesedaran. Ini sekadar cerita tuan-tuan ya, ada cerita. Dia beritahu perkataan taubat nasuha itu katanya dikaitkan dengan seorang yang bernama Nasuh. Nasuh nama dia. Dia ni kerja sebagai penjaga tempat mandi orang perempuan. Cerita kan. Tapi nak kerja di tempat macam tu, dia tak boleh orang lelaki, dia mesti orang perempuan juga kan. Tempat perempuan mesti dijaga oleh orang perempuan. Nasuh ni dia nakal, dia menyamar sebagai seorang perempuan. Jadi dia hari-hari lah tengok apa yang dilakukan oleh orang perempuan di tempat mandi orang perempuan kan. Hari-hari macam tu dia jaga betul penampilan dia supaya orang tak perasan dia adalah lelaki. Jadi cerita mengikut catatan atau tulisan Jalaluddin Ar-Rumi, ahli sufi ni, satu ketika ada orang perempuan ni, bila dia masuk di tempat mandi itu kan, dia menanggalkan barang-barang perhiasan di satu tempat, dan didapati bila selesai saja kan, barang-barang perhiasan itu hilang. Jadi heboh tempat itu sampai ke pengetahuan pemerintah atau raja kan. Jadi raja arahkan pekerja yang bertugas pada ketika itu tak boleh keluar dari tempat itu, tak boleh keluar. Jadi Nasuh ni tuan-tuan, dia pun menggeletar sebab raja kata kena buat pemeriksaan rapi kepada setiap petugas yang bertugas atau berkhidmat pada waktu itu kan. Nasuh ni punya menggeletar kan, sebab pemeriksaan itu cukup rapi kan. Hatta kalau nak cek seluruh badan pun perlu dilakukan untuk pastikan barang yang hilang itu dapat dijumpai dan pencuri itu dapat dikenal pasti. Kan? Ini cerita ini tuan-tuan jangan ni hadis sahih, tak cerita. Cerita saya baca cerita tu tuan-tuan nak kaitkan taubah nasuha tadi kan. Jadi Nasuh ni tuan-tuan, dia pun Allah, dia kata ambil kan. Kalau polis perempuan lah kan, kalau dia stand mark macam dia check macam mana ni kan, aku ni lelaki kan. Jadi dia punya takut tu, dia pengsan. Pengsan tu kan sampai tak sedar diri kan. Dan bila pengsan tu kan, oleh polis kata ni lah pencurinya kot. Sebab terlampau takut. Kan.
Dan bila dia bangun tuan-tuan, ni cerita tuan-tuan ya, cerita. Bila dia bangun tu, kan, polis tu kata, okey, kamu tak salah, dia kata. Kan, minta maaf kami tadi curiga dengan kamu, jangan kamu panik dan kamu pengsan, dia kata. Mengikut cerita ni, kan, kita tak tahu kebenaran cerita ni, tapi saya sampaikan tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak payah sampaikan tak apa, kan. Nasuh ini tuan-tuan dia punya takut, dia pengsan kan bila bangun, kan. Selama ni dia menipu orang, selama ni dia menyembunyikan identiti dia sampai menyamar sebagai perempuan. Dia bangun-bangun, alat kelaminnya tak ada tuan-tuan. Jadi perempuan betul. Saya baca tu pun saya gelap, kan. Boleh jadi macam tu kan. Tu kata-kata tuan ni cerita dongeng, yang tuan-tuan nak serius sangat cerita ni kan. Gitu kan. Jadi bila dia tukar jadi perempuan ni kan, dengan automatik dia tukar namanya daripada Nasuh kepada Nasuhah. Itu contoh cerita itu kan. Bukan hadis sahih, tidak. Kan. Ada orang mengaitkan istilah itu dengan cerita itu, tapi saya tak percayalah. Istilah Taubatun Nasuh itu dikaitkan dengan cerita Jalal Rumi. Cuma ada orang mengaitkan begitu dengan seorang yang dia kata taubat dah, dia kata tempat ni dia tak nak buat kerja yang seperti itu, dia kata, kan? Jadi itu sekadar kisah tuan-tuan, secepis kisah bagaimana orang yang cuba sedar diri, insaf atas kesalahan dia, sehinggalah dihukum. Bila bangun-bangun itu alat kelaminnya bertukar dengan tiba-tiba. Wallahu a'lam bissawab, kan? Cerita dongeng. Sebab itu Jalal Rumi dia banyak kisah-kisah yang kisah-kisah misteri, kan, kisah-kisah misteri, sekadar mengambil iktibar boleh tuan-tuan dia. Cuma untuk kita panjang-panjang cerita itu tak apa-apa nak tepat pun, kan. Kita baca hadis ini tuan-tuan, hadis daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Allahu afrahu bi taubati abdi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Maksudnya apa? Rasulullah bersabda, Allah sangat suka dengan taubat seorang hambanya daripada kesukaan seorang daripada kalangan kalian yang menemukan kembali untanya dengan tidak disangka-sangka setelah dia kehilangannya di sebuah kawasan yang lapang. Nabi bagi satu perumpamaan, bagaimana kalau seorang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, minta ampun, dan dia yakin Allah ampunkan dosanya. Nabi kata keadaan itu menyebabkan Allah sangat suka, afrah. Kalau bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah, afrah sangat suka dengan taubat hambanya, kan? Berbanding dengan orang yang hilang unta, kemudian dia jumpa untanya di kawasan tanah lapang. Kita hilang barang atau kita salah letak tuan-tuan, tiba-tiba jumpa, mula-mula kita panik lah. Jumpa je kita memang suka kan. Itu mengatasi, Nabi kata suka kita itu mengatasi suka Allah kepada hamba-Nya bertaubat. Ini Nabi kata. Sebagai orang ini biasa kan, katalah tuan-tuannya kita keluar pada surah ni kan, dengan slipper ni kan, slipper kan, kadang-kadang kita letak tempat lain kan, nanti kita keluar, kita cari tempat lain, tak jumpa, dah kita marah-marah orang kan, tiba-tiba orang kata, Haji punya tadi pakai kat sana, Allah, Alhamdulillah kan. Suka tak? Suka itu baru slipper. Suka kita tu tuan-tuan tidak boleh mengatasi sukanya Allah bila kita kembali kepada Allah, bila kita melakukan kesalahan, kan? Ada satu riwayat lain tuan-tuan, ada satu riwayat lain kan, riwayat Imam Muslim kan? Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi riwayat Imam Muslim sahaja kan?
Dalam riwayat Imam Muslim ni tuan, lagi detail. Detail. Lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih min hadikum. Bagi Allah ada satu kegembiraan yang bersangatan, asyaddu farhan, dengan taubat hambanya ketika hambanya itu bertaubat kepadanya, berbanding seseorang dalangan kamu yang mengendarai satu kenderaan di tempat lapang, kan? Dalam kenderaan itu ada makanan, Nabi kata, wa 'alaiha ta'amuhu, makanan, wa syarabuhu, dan minuman. Tiba-tiba kenderaan itu hilang, kan? Dalam tu ada makanan, ada minuman. Fa'aisa minha, dia putus asa, kan? Dalam tu semua ada, kan? Kemudian fa'ata syajaratan, kemudian orang itu pergi ke sebatang pokok, kemudian dia baring, merehatkan badan sambil fikir-fikir, manalah aku punya kenderaan ini, kan? Manalah aku punya tunggangan ini, kan? Kemudian bila dia bangun, kan, dia pun tertidur terlelap, bangun dia, kenderaan itu ada depan mata dia, ada depan mata dia, kan? Sampai Nabi kata orang itu berkata, thumma qala min syiddatil farah, dia terlampau seronok, sampai gembira sebab dah putus asa dah, kenderaan dah tak ada, tunggangan dah tak ada. Kat situlah ada makanan, ada minuman, kan? Nak minum macam mana, nak makan macam mana, semua dah tak ada. Tiba-tiba bangun ada depan mata, kan? Dan dia mengucapkan sesuatu, min syiddatil farah, Nabi kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, kan? Ucapan yang tidak disengajakan sebabkan terlampau seronok, kan? Barang hilang jumpa depan mata. Allahumma anta abdi, ya Allah, kamulah hamba-Ku dan akulah Tuhan kamu. Ucapan itu Nabi kata akhta, salah ucap, tersalah ucapan disebabkan syiddatil farhi, sangat gembira, sangat gembira. Itu ucapan orang yang tersalah. Sepatutnya anta rabbuk wa ana abdi, tetapi tertukar. Nabi kata akhta'a, salah sebut disebabkan sangat-sangat gembira. Itu pun Nabi kata lillahi asyaddu farhan, Allah sangat-sangat gembira dengan taubat hambanya, berbanding orang yang hilang kenderaan, dan terus semua ada, kan? Tiba-tiba muncul, tersalah cakap sekalipun, Nabi kata sebab gembira itu pun tak boleh mengatasi gembiranya Allah bila hamba itu bertaubat kepadanya. Tuan-tuan, ahli keluarga kita bila buat salah, mengaku depan kita, tuan-tuan seronok tak seronok? Seronok, kan? Anak-anak buat salah, mengaku depan kita, ayah, abah, kan? Di sekolah mungkin namanya abang ke adik, minta maaf. Semua kita marah-marah juga, tapi semua alhamdulillah sebab sudah mengaku kesalahan, kan? Tuan-tuan ada salah dengan isteri, mengaku salah, kan? Ya, silap sikit lah, kan? Abang silap sikit, kan? Isteri seronok tak seronok? Seronok, kan? Isteri kat belakang buat salah, mengaku depan suami, seronok tak suami? Seronok, kan? Bila kita baca hadis ini, tuan-tuan, menggambarkan sifat Allah yang Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Ghafur, pengampun, kan? Ini nak begitu bayangan macam itu, kan? Sebab itu saya katakan tadi, tuan-tuan, bila Nabi SAW dia ini beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu hari lebih daripada 70 marrah, 70 kali, kan? Nabi mulakan hadis dia, wallahi, demi Allah, la astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah,
fil yaum, satu hari lebih pada 70 kali. Tuan-tuan, kita baca hadis ni kita rasa malu dengan Nabi, kan? Kita istighfar, lafazkan taubat berapa kali tuan-tuan sehari? Kita lah, kan? Kalau imam tu baca 3 kali tuan-tuan lepas solat, 3 kali 5, 15 lah, kan? Imam kita berapa kali tuan baca? Tuan ada kira tak? Berapa? 5, 10? Imam kita tadi, saya pun tak kira. Tuan-tuan hari kat sini berapa kali imam kita baca? Kan? Itu yang rasmi lah tuan-tuan, ya, yang rasmi kita dengar, kan? Yang tak rasmi barangkali kalau kita boleh lebih pada Nabi, kan? Dalam hadis yang lain Nabi kata, ya ayyuhan nas tubu ila Allah, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruh, minta ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yawmi mi'ah marrah. Aku, Nabi kata, bertaubat kepada Allah. Nabi tak ada dosa pun, kan? Nabi tak ada dosa, kan? Satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Jadi kalau kita gabung tentang hadis yang pertama saya sebut tadi dengan hadis yang ni, antara 70 ke 100, kan? Kalau kita tak rasa malu lah dengan kita baca hadis tuan-tuan, Allah Akbar, kan? Sebab itu Sayyidah Aisyah pernah tegur Nabi SAW, ya Rasulullah, ni semayang banyak-banyak ni buat apa? Kan Tuhan kan dah diampunkan oleh Allah, tak ada dosa. Apa Nabi kata, afala aku na'abdan syakura, tak boleh ke aku jadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh ke wahai Aisyah? Itu saja. Aisyah diam. Kata Aisyah diam saja tuan-tuan, ya. Jadi saya sebut hadis ni tuan-tuan sebagai peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan yang barangkali sudah melazimkan istighfar, teruskan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua tuan-tuan, Imam Muslim meriwayatkan pada Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya Allah menghamparkan tangannya. Wallah bisa tuan-tuan, yang akan digambarkan bagaimana tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca, kita yakin, kita beriman dengan Allah tu dia. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar, supaya orang yang melakukan dosa siang hari dapat bertaubat, dan menghamparkan tangannya di siang hari supaya orang melakukan dosa di malam hari dapat bertaubat. Sehinggalah matahari terbit dari arah barat, tanda pintu taubat tertutup. Apa maknanya tuan-tuan? Tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat hamba-Nya yang melakukan kesalahan, melakukan kesilapan. Kalau siang melakukan kesalahan, bila bertaubat Allah terima taubatnya, kan, pada waktu malam. Segera Allah terima taubatnya. Begitulah sebaliknya. Jangan tunggu sehingga matahari terbit dari arah barat. Maknanya tanda terlalu hampir kiamat, kan? Hampir kiamat. Begitu juga dalam hadis yang ketiga tuan-tuan, bila Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah barat, hampir ke kiamat, saya Allah akan terima taubatnya. Barangkali kita tak dapat menyaksikan bagaimana matahari terbit pada barat, kan? Tapi ada hadis lain tuan-tuan, kan? Nabi SAW kata, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Ini yang paling hampir dengan kita. Hadis ini yang kita baca tadi, kan, kita mungkin takkan berjumpa matahari terbit dari arah barat, tapi itu tanda-tanda hari kiamat dekat. Itu tanda pintu taubat tertutup. Tapi yang akan kita lalui ialah bila saja Nabi kata Allah menerima taubat hamba-Nya selagi mana nyawanya belum sampai di kerongkong.
Yang ini pasti kita akan menemui, tuan-tuan. Kan? Selagi nyawanya belum sampai di kerontong, maka Allah terima taubat. Kan? Sebab itu Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah dalam Laut Merah itu, tuan-tuan, bila dia ditenggelamkan, dia mengaku beriman kepada Allah, Allah dah tak terima. Sebab itu sebab dia sudah berada di penghujung nyawanya. Kan? Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah sebutkan dalam Quran, tapi Allah kata no, tak boleh, pintu sudah tertutup. Kan? Sebab itu Allah begitu dalam surah An-Nisa 18, tuan, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat tidak akan diterima bagi orang yang melakukan kejahatan hatta idza hadara ahadumul maut, kan, apabila sampai keadaan dia nak meninggal dunia, maknanya nyawa sudah berada di kerompong. So masa itu taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang seterusnya, tuan-tuan, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya agak panjang, saya fikir hadis ini tuan-tuan pernah dengar, kita bacakan semua pada malam ini. Nabi SAW qala, Nabi bersabda, kana fi man kana qablikum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Pada zaman dulu, Nabi kata ada seorang yang telah membunuh 99 orang. 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi. Satu hari dia bertanya kepada orang yang paling alim dalam satu kawasan. Dia bertanya pada orang ramai, siapakah orang yang paling alim dalam satu kawasan? Fadulla ala rahibin. Jadi orang pun tunjuk yang alim ni, orang kata ni seorang rahib. Rahib ini adalah orang yang kuat ibadah. Fa'atahu, kemudian dia pun mendatangi si rahib tadi. Faqala, dia pun berkata kepada rahib, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia beritahu, wahai rahib, aku dah bunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah, ada peluang tak pintu taubat untuk aku? Dia kata. Faqala, rahib menjawab, la, kamu dah bunuh 99 orang, mana ada taubat untuk kamu? Peluang bertaubat tak ada, memang tak ada. Kan? Tuan-tuan, saya pernah cerita tu kan, yang saya buat kajian di penjara Kajang, tuan, hampir seminggu lebih kan. Berjumpa dengan kelompok Juvana. Kita tanya, dan adik masuk penjara ni sebab apa? Saya bunuh orang, Pak. Lancar sebut tu, saya bunuh orang. Dia boleh sebut tu, dia punya section-section dia, sebab di mahkamah dia beritahu. Dan saya perkosa orang, Pak, kata. Kita nak sebut perkataan itu pun sebab kita tak kuat. Kan? Kita tak kuat. Kan? Saya rogol orang, Pak, kata. Section itu saya sebut lancar section tu kan. Jadi saya pun Allah Akbar. Kan? Itu baru seorang dia bunuh, kan? Dia mengaku depan kita. Saya tanya, macam mana boleh bunuh? Kan? Macam mana boleh perkosa anak orang ni, kan? Dia cerita kan. Kemudian saya tanya, awak daripada mana? Kan? Saya daripada Terengganu, bang. Kita tanya lagi, Terengganu kat mana? Saya daripada Selangor, bang. Dia Selangor ke mana? Selangor Sapendam. Tak tanya dah, Sapendam, takut saudara sendiri. Kan? Tak tanya lebih lah, kan? Tapi setiap kali kita jumpa tu kan, ada yang tak menunjukkan rasa kesal pun ada. Ada yang menunjukkan rasa menyesal pun ada. Sebab dalam penjara tak ada kebebasan, kan? Dan kawasan yang itu adalah kawasan dipanggil kawasan sekolah integriti, kan? Bila kami masuk, tuan, memang dia macam sujud lah pada kita, kan? Selagi pengawal penjara itu kata bangun, dia takkan bangun. Dan dikawal lah. Lepas itulah kita buat interview dan segala macam lah, kan? Itu mengaku membunuh seorang, kan? Ini Nabi sebut 99, kan? Jumpa si rahib,
wahai Rahim, ada peluang tak untuk saya bertaubat? Rahim kata, mana ada, kau dah bunuh semua orang, Allah takkan terima kau punya dosa. Faqatalahu, dibunuhnya si Rahim itu, Nabi kata, fakammala bihi mi'ah, genap 100 orang dia bunuh. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian dia tanya lagi orang kan, siapa orang alim di tempat kita ni? Fadulla ala rajulin alimin, wa tunjuklah, yang ini orang alim. Betul. Apa beza alim dengan alim, tuan-tuan? Alim ni ialah orang yang ada ilmu. Rahim ni adalah abid, ikut ibadat. Kita jangan kata orang kuat ibadat kita alim, salah tu. Alim dengan abid ni berbeza, tuan-tuan. Kan? Alim adalah orang yang ada ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Abid, Rahim ini, dia cuma rajin ibadah, ilmu tak ada. Ilmu kering. Sebab tu dia kata tak ada jam kena bertaubat, lepas tu dia bunuh orang ni. Kan? Lepas tu kena bunuh. Kan? Itu beza. Kita jangan kata kan, kawan-kawan kita rajin pergi surau masjid kan, tu alim lah tu. Jangan, tuan-tuan. Terma alim dengan abid pun kita dah tak berhenti, dan kita dah kata orang ini alim, padahal dia cuma berjinak-jinak dengan surau, dengan masjid, nak jadi penuntut ilmu kan, belum alim lagi kan. Dia jumpa dengan alim ni, faqala innahu qatala mi'atan nafsin, dia beritahu, wahai orang alim, saya ni dah bunuh 100 orang, fahal lahu min taubah, ada cara tak saya nak bertaubat? Sebagai orang alim, dia ada ilmu. Kalau kita tengok sini, tuan-tuan, bukan sekadar dia faham ilmu agama, tapi dia faham psikologi orang. Dia kata, nah, kan, walaupun kamu dah bunuh 100 orang, pintu-pintu taubat masih terbuka untuk kamu. Kan? Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Kan? Dia kata, siapakah yang boleh menghalang antara seorang dan taubat? Kan, dah orang nak bertaubat, siapa nak halang? Kan? Tak ada orang boleh menghalang kalau orang tu nak bertaubat. Tetapi dia kata, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Betul kamu nak bertaubat? Betul kamu tak nak bunuh orang? Betul. Syaratnya kamu kena pindah daripada kampung ini atau kawasan ini, pergi tempat lain. Kan, intaliq ila ardin kadza wa kadza, sudah tersebutlah ke mana-mana, tuan-tuan. Fa inna biha unasan ya'budunallah. Sebab kalau kamu pergi kawasan itu, kat situ ramai orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Fa'budillah ma'hum, join mereka ibadah kepada Allah. Bahasa kita lah kan, fa'budillah, beribadah kepada Allah bersama mereka. Pergi kawasan tu memang terkenal dengan orang yang mengabdikan kepada Allah. Semua orang soleh kat situ ada. Join mereka, jadilah hamba Allah. Wala tarji' ila ardika, jangan sekali-kali balik ke kampung kamu. Fa innaha ardusu, sebab kampung kamu, kawasan kamu tu tak boleh membina akhlak kamu, sebab di kawasan yang rosak. Kan? Saya pernah tanya almarhum ayah saya kan, tanya dia, bah, dulu masa saya sekolah rendah kan, bah, kenapa abah kan pada kampung lain, kenapa abah pindah kampung ni? Kan? Saya pun tak tahu kenapa, sebab kampung ayah saya itu tak jauh pun daripada kampung yang kami duduk sekarang kan. Lebih kurang 5 km je pun kan. Kat situ nenek saya pun ada lagi, arwah nenek saya, majlis pun ada kan. Tapi saya tanya dengan arwah bapa saya kan, bah, kenapa abah tak duduk kampung dekat-dekat rumah nenek? Kan senang, hari-hari kita tengok nenek kan. Apa jawapan almarhum ayah saya? Dia kata, kalau abah tekad atau abah nak duduk di kampung nenek, tak jadi korang ni manusia, kata. Tak jadi orang. Saya masa tu tak faham, tuan. Saya tak faham. Kan? Ayah saya kata, anak-anak aku tak jadi orang, dia kata. Saya tak faham. Masa itulah memang ada kita tengok nenek kita kan. Boleh kata orang muda, kanak-kanak yang ada
dia pun kita tahu kan, kadang-kadang main sama kan. Tapi bila saya dengar balik agaknya lekut, agaknya kan, anak-anak yang sebaya dengan anak-anak abah ni kan, saya mungkin tak boleh membina kepribadian yang baik. Mungkin saya tak kata tepat begitu, tapi itu jawapan abah saya. Aku nak anak aku jadi orang, dia kata. Sebab tu abah tak menetap di kampung nenek, abah berhijrah ke tempat lain, tak jauh pun kan. Bila kita baca hadis ni kan, sama juga bahawa ni bila saya diberi kesempatan berbicara dengan artis-artis menggantikan kawan lah, dia tak boleh hadir, dia minta saya datang untuk beri tazkirah kepada artis-artis yang nak berhijrah ni. Itu seorang artis tanya saya kan, dia kata, "Ustaz, saya nak pindah Kuala Selangor kan." Saya kata, baguslah kan, baguslah, ada duit, ada apa, di tanah kat sana lah kan. Tapi bila cerita tu kan, dia dah jemu dengan kesibukan di Kuala Lumpur, dan dia nak bina diri dan juga bina peribadi anak dia. Saya kata, jauh bang Kuala Selangor tu kan, abang masih bukan takut, Ustaz, highway ada, insyaAllah sampai ada. Jadi saya bawa hadis itu dalam tazkirah saya itu bila ada soal jawab. Hadis inilah yang kita baca ni kan. Sebab Nabi kata, bila kawasan yang ardisu kena keluar dari kampung itu, kawasan itu. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut. Jadi dia dengar pesanan orang alim ini, dia pun pergi ke tempat yang dicadangkan itu. Sampai di pertengahan jalan, dia dijemput oleh maut, dia meninggal dunia. Kan? Nah, jadi cerita tuan-tuan, Nabi kata fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Roh dia menjadi perebutan malaikat rahmah dengan malaikat azab. Dua-dua berebut, siapa nak ambil roh dia ni? Kalau malaikat rahmah bawa rohnya tempat baik, malaikat azab tuan-tuan fahamlah kan. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat kata, ja'a ta'iban muqbilan biqalbi ila Allah. Malaikat rahmat kata, aku berhak untuk ambil roh dia ni, sebab dia ni daripada kampung dia yang memang kampung yang tak elok, nak pergi kampung ini. Sebenarnya dia datang untuk bertaubat, dia nak serahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab kata, innahu lam ya'mal khairan qad. Malaikat azab kata, belum lagi, dia belum buat kebaikan satu pun, belum lagi. Baru nak buat, baru nak pergi, tak sampai lagi pun. Kan? Tapi dia ada azab kan? Ada azab kan? Fa'atahu malakun fi suratin adami. Gaduh, datanglah malaikat yang ketiga kan? Apa ceritanya? Kita sambung lepas azan insyaAllah. Allahu Akbar. Oh
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب الصلاة Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersama tuan. Fa'atahu malakun fi suratin adamiyyin. Nabi kata datanglah satu malaikat lain dalam menyerupai bentuk manusia, dan dia adalah orang tengah. Fajalahu bainahum, orang tengah. Malaikat jadi penengah kepada dua malaikat yang berebut roh orang yang meninggal dunia dan ada azab untuk bertaubat. Faqala qisu ma bainal ardaini. Berebut, dia kata gaduh-gaduh tak ada untungnya. Sekarang dia kata ukurlah jarak di antara dua tempat. Jarak tempat asal orang tadi kan, dan tempat yang nak dituju tadi. Okey. Fa ila ayatihima kana adna fa huwa lah. Malaikat tu kata, mana yang paling dekat dengan lelaki ini, maka dia berhak kepadanya. Jarak terdekat sebagai penanda balasan, sama ada orang itu ke syurga atau neraka. Faqasuhu, maka diukur. Kita katalah tuan-tuan, ini tempat dia pergi. Bila jumpa orang alim, kamu kena pergi di sini, kan? Di sini. Dalam perjalanan itu dia meninggal dunia, malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut nak bawa dia ke syurga atau ke neraka. Datang malaikat jadi penengah ataupun jadi yang meneraikan perebutan itu. Sekarang dia kata ukur daripada tempat asalnya nak pergi tempat ini, dia meninggal tu kat mana? Kan? Takdirnya tuan-tuan, dia meninggal itu kan, katalah kita kata meninggal tu di sini. Saya letak cawan ni kan, katalah saya ni kan, katalah di sini. Sini. Kan? Jadi ukur daripada sini ke sini, sini ke sini. Jadi tempat yang paling dekat dipergi itu sama ada sini ke sini ke sini ke sini. Dia punya gambaran itulah. Dia ukur sini ke sini lebih dekat berbanding daripada awal tempat dia mati. Tempat asal dengan tempat dia meninggal dunia, ataupun dia meninggal dunia pergi tempat baru. Rupanya dia meninggal dunia itu dia ukur ke tempat baru itu lebih hampir. Lebih hampir. Kan? Fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Yang paling hampir adalah tempat yang dia nak pergi itu. Saya bagi gambaran macam ni tuan-tuan ya. Macam ni. Jadi
faqabalhu malaikatur rahmah. Jadi malaikat yang ketiga tu kata, sekarang malaikat rahmah kamu bawa dia ke syurga. Ke syurga, kan? Jadi apa yang Nabi nak cerita kepada kita, tuan-tuan, hadis ini, hadis bagaimana orang yang bertaubat, usaha dia jumpa orang, usaha itu, usaha ini, kan? Sebab banyak ada hadis lain, tuan-tuan, Nabi pernah ceritakan ada seorang daripada Bani Juhainah jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, dia kata dia ni mengandung sebab dia melakukan zina. Kemudian, ya Rasulullah, saya layak kena hukum hudud. Saya layak sebab saya rasa saya bersalah betul sebab saya dah berzina. Dia kata, tengok buktinya saya dah mengandung ini, kan. Rasulullah pun panggil wali perempuan ini. Dia kata, ni anak kamu mengaku berzina dan mengandung pun. Nabi kata, ahsin ilaiha, jaga dia dulu, kan. Kalau dia sudah melahirkan anak, baru datang jumpa aku, kan. Jadi walinya pun ambil, jaga sampai dia mengandung, kan, dah melahirkan anak. Dan satu orang mengatakan, dia datang dengan bayi dia tu, jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan anak. Nabi kata, susukan dia sehingga bercerai susu, kurang lebih 2 tahun, setelah susu, nanti datang semula, kan. Bila dah selesai itu, kan, Nabi pun laksanakanlah hukuman rejam kepada perempuan tadi sehingga meninggal dunia. Kemudian Nabi menyembahyangkan jenazah dia. Pada ketika itu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, kamu sembahyangkan jenazah dia, dia ni kan pernah berzina, ya Rasulullah. Itu Sayyidina Umar ni dia nak satu kepastian daripada Rasulullah. Orang dah melakukan satu dosa besar, kan, Rasulullah tetap nak sembahyangkan dia walaupun sudah diambil tindakan undang-undang. Nabi kata, laqad tabat taubatan. Dia ni dah bertaubat dengan satu taubat yang bersungguh-sungguh. Maksudkan tidak, dia jumpa dengan aku, dia mengakui kesalahan dia dan dia rela untuk dihukum. Lepas tu Nabi kata, wahai Umar, lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdalu min anjadat bi nafsiha lillah azza wa jalla. Wahai Umar, dia ni dah bertaubat. Kalaulah kita bahagikan taubat dia ni kepada 70 orang penduduk Madinah, kan, lawasi'athum, kan, pasti cukup untuk mereka. Apa dia? Maksudnya apa? Kan, nilai taubat itu kalau boleh dibahagikan kepada 7 orang, semua orang dapat nilai itu, cukup. Tapi di sisi Allah lebih berharga lagi. Wa hal wajadta afdalu min anjadat bi nafsillah azza wa jalla. Adakah kamu dapati yang lebih baik bagi dirinya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan. Ini sekadar sejenis kisah bagaimana orang yang nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di hujung kitab ini penulis memetik pada Imam An-Nawawi. Dia kata bertaubat pada setiap dosa itu wajib, kan? Kalau dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan dosa berkaitan dengan manusia. Dosa dengan Allah, taubatnya ada 3 syarat. Pertama, hentikan perbuatan tersebut. Dah salah, dah silap, stop. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tekad untuk tidak mengulanginya lagi, kan. Kalau ulang juga, kan, dalam satu hadis kudusi, kan, Nabi kata ada seorang hamba itu yang sentiasa berdosa, kan, kemudian dia taubat kepada Allah, kan, taubat kepada Allah. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, kan. Hadis itu Nabi kata Allah, kan, berfirman, dia ni tak tahu ke aku ini adalah seorang
aku ni adalah Tuhan yang Maha Pengampun, kan? Dan aku juga boleh menghukum dia. Allah kata ghafartu li dzambi li 'abdi, aku adalah Tuhan yang sentiasa mengampunkan hamba, kan? Kemudian dalam tempoh tertentu dia buat lagi, dia insaf lagi. Kemudian ya Allah ampunkan dosaku. Nabi kata, Allah berfirman, dia ni tak tahu ke, kan? Aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan aku juga boleh mengambil hukuman, kan? Tapi Allah kata ghafartu lil 'abdi, aku sentiasa mengampunkan hamba-Ku. Tempoh masa pula buat lagi. Ini tidak bermakna tuan-tuan kita memudah-mudahkan buat dosa, tidak, kan? Tetapi kealpaan manusia dia kembali kepada Allah, kan? Allah kemudian ampun ya Allah, ampunkan dosaku, aku tak padamu. Allah jawab, kan? Dia kata alima 'abdi, ini orang ni tak tahu ke dia adalah Tuhan yang mengampunkan dosa dan dia juga boleh menghukumkan. Ghafartu li 'abdi, Allah kata aku ampunkan hamba-Ku, kan? Nabi ucapkan ini 3 kali Allah sebut. Falyamal ma syaa, kalau macam tu buatlah apa yang kamu nak buat, kan? Itu 3 syarat. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, Nabi kata tambah satu lagi. Kalau berkaitan dengan manusia, kan, hendaklah dia memohon keampunan, kemaafan daripada pihak yang dibuat zalim tadi, kan? Kalau mengumpat, kalau menipu, kalau melakukan kezaliman, ucapkanlah kemaafan, ucaplah minta maaf, kan? Kadang-kadang kita sebut minta maaf ya, tak sebut pun kesalahan kita lakukan. Kalau berkaitan dengan harta, maka dia perlu mengembalikan. Kalau berkaitan dengan hukuman hudud daripada satu tuduhan dusta besar kata, maka dia harus minta maaf daripada orang yang tuduhnya. Kalau dosa lakukan adalah mengumpat, maka dia perlu meminta maaf daripada perbuatan itu. Wajib bagi seorang untuk bertaubat daripada segala dosa yang pernah dilakukannya. Jika seorang hanya bertaubat daripada segala dosanya, taubatnya tetap sah, cuma dia masih ada baki lagi dosa yang masih belum dibertaubat. Terlalu banyak ayat Quran, sunnah, ijma' menjelaskan tentang kewajipan ini, kan? Jadi kesemuanya apa tuan-tuan daripada bacaan kita malam ini, maka kita manusia yang sering melakukan kesalahan dan dosa, maka lazimkanlah bibir kita untuk mengucap astagfirullah, ataupun kalau tuan-tuan mahir membaca sayyidul istighfar, itu lebih baik, kan? Sebab dalam satu hadis Allah menyatakan kegembiraannya kalau kita kata tersenyum bila seorang hamba itu, manusia, mengucapkan sayyidul istighfar dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Dalam hadis kursi Nabi kata, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kamu suka melakukan kesalahan siang dan malam. Allah kata, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, Allah kata mengampunkan semua dosa. Fastaghfiruni, minta ampunlah kepada aku. Allah kata, aghfir lakum, aku ampunkan kamu. Nabi pesan juga tuan-tuan, kalau kita melakukan kesalahan, dan jangan lupa untuk kita dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengambil wudu dan kita solat 2 rakaat istighfar, kan? Nabi kata illa ghafaralah, kemudian melainkan Allah akan ampunkan. Min abdin yadhunu dzamban, tidak ada manusia hamba yang melakukan kesalahan, thumma yatawadda'u, berwudu, yusalli, kemudian solat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, istighfar pada Allah, illa ghufiralah, melainkan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah sentiasa ampunkan dosa kita. Paling kurang kita berada dalam halaqah zikir, dalam majlis ilmu, di situ memang ada kerahmatan, maghfirah Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan dosa kita, dosa ibu ayah kita, tuan-tuan. Aku liqad astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.